Assalamualaikum. Saya Nurul Najah binti Muhammad bernombor metrik 203011. Okey, dalam video ini saya akan membuat satu resensi buku. Sebelum itu, saya akan menerangkan apa itu resensi buku. Okey. Resensi buku bermaksud pertimbangan atau pembicaraan mengenai buku atau boleh juga dikatakan sebagai ulasan terhadap sesuatu atau sesebuah buku. Okay, resensi buku menurut Penuti Suciman 1984 bermaksud hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas atau mengkritik buku. Okey, saya akan membuat resensi buku yang berjudul Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi, Teori dan Aplikasi. Okey, buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Normaliza Abdul Rahim. Beliau merupakan seorang pensyarah di Universiti Putra Malaysia. Buku ini diterbitkan oleh penerbit UMT iaitu Universiti Putra Malaysia di Kuala Nerus pada tahun 2019. Okey. Buku ini mempunyai 102 halaman bercetak termasuk rujukan serta mengandungi 7 bab. Buku ini tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu nipis. Buku Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi, Teori dan Aplikasi ini merupakan buku yang mengandungi teori serta diaplikasikan dalam bentuk penyelidikan. Penyelidikan meliputi kajian lirik lagu, cerita, ujaran dan interaksi dalam perbualan. Buku ini mempunyai 2 bahagian iaitu kajian wacana dan strategi komunikasi. Kedua-dua bahagian ini ia berkait rapat antara satu sama lain kerana melibatkan komunikasi ujaran, interaksi, teks dan juga tulisan. Dalam buku ini mempunyai 7 bab iaitu bab pertama kajian wacana, bab kedua teori dan pendekatan wacana, bab ketiga analisis wacana tekstual dan ujaran, bab 4 strategi komunikasi, bab 5 taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi, bab 6 analisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak, bab 7 cadangan akan datang. Sinopsis buku ini ialah penggunaan teori analisis wacana dan strategi komunikasi dalam kajian dapat memberi kesan terhadap penyelidikan. Teori analisis wacana dan strategi komunikasi yang bersesuaian dan bertepatan dengan kajian juga perlu diambil kira supaya kajian lebih memberi manfaat kepada individu yang berkaitan serta masyarakat keseluruhannya. Ia juga memberi kesan terhadap pemahaman yang lebih mendalam dalam sesebuah kajian. Malah, ia juga boleh digambarkan sebagai kajian yang menarik dengan perbincangan dan huraian yang teliti dan padat. Okay, bab 1 menceritakan tentang definisi dan konsep wacana. Penulis menyenaraikan 9 definisi dari tokoh yang berbeza. Salah satunya ialah Edmondson 1981 yang menyatakan wacana adalah suatu peristiwa berstruktur yang dimanifestasikan dalam perilaku linguistik, bahasa atau yang lainnya. Bab 2 pula menjelaskan tentang teori dan pendekatan wacana. Antara teori dan pendekatan wacana yang dinyatakan dalam buku ini ialah analisis wacana Brown dan Yule 1983, teori analisis wacana Stubbs 1983, teori analisis wacana kritis Van Git 1977 dan pendekatan wacana Normaliza Abdul Rahim serta teori analisis wacana oleh Normaliza Abdul Rahim. Setiap teori dan pendekatan analisis wacana dihuraikan dengan terperinci supaya boleh digunakan dalam analisis data yang diperoleh. Dalam bab
bab 3 pula menganalisis 3 kajian wacana yang berkaitan dengan wacana tekstual lirik lagu, cerita sosial dan wacana ujaran dalam kalangan kanak-kanak. Setiap kajian ini dianalisis dengan menggunakan teori dan pendekatan analisis wacana yang diperkenalkan dalam buku ini. Okey, kajian ini dilakukan dalam kalangan kanak-kanak autism. Analisis wacana tekstual dianalisis melalui lirik lagu dan cerita sosial, manakala ujaran kanak-kanak dianalisis dengan mengambil kira ujaran kanak-kanak terhadap lirik lagu dan cerita sosial tersebut. Seterusnya, bab 4 mengandungi pengenalan tentang strategi komunikasi, iaitu meliputi kajian-kajian tentang strategi komunikasi yang berkaitan dengan ujaran dan interaksi yang menggunakan strategi komunikasi. Antara kajian yang berkaitan strategi komunikasi ini ialah kajian oleh Weber dan Grau 2019 yang menunjukkan bahawa melalui komunikasi akan dapat strategi inovasi dan dapat meninggalkan kesan positif dalam mesej yang ingin disampaikan. Okey, bab 5 pula membincangkan beberapa taksonomi dan pendekatan serta huraian bagi setiap satu dipaparkan. Okey, Taron 1977 menjelaskan bahawa terdapat 5 elemen dalam strategi komunikasi, iaitu pengelakan, parafrasa, pemindahan secara sedar, meminta pertolongan dan juga mimikan. Selain itu, pendekatan strategi yang dinyatakan dalam buku ini adalah pendekatan oleh Normaliza Abdul Rahim. Terdapat 16 elemen yang dinyatakan oleh beliau, antaranya singkatan, perkataan baharu tiada makna, penafian atau pencegahan, persoalan, pengulangan, perujukan serta pembetulakan diri. Pendekatan strategi komunikasi ini telah menyenaraikan semula serta mewujudkan pendekatan strategi komunikasi yang baharu dalam menganalisis dengan lebih tepat dan jelas. Okey, bab 6 pula mengandungi kajian strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Okey, interaksi dan ujaran kanak-kanak dianalisis dengan menggunakan taksonomi strategi komunikasi yang terkini. Okey, dalam buku ini, kajian ini dilakukan terhadap pelajar sekolah rendah yang berumur 11 tahun dan 12 tahun di Selangor. Okey, mereka diberi tema perbualan iaitu aktiviti dalam dan juga luar kelas selama 15 minit. Antara keputusan dan perbincangan dalam kajian ini ialah dari segi strategi singkatan perkataan. Okey. Sampel pertama, awak pergi tak semalam? Sampel kedua berkata, tak, mak saya tak bagi, awak pergi tak? Sampel ke-10 pula, dia datang kat sana ke? Mak dia ni yang marah saya semalam. Okey, singkatan perkataan di atas merujuk kepada singkatan perkataan seperti tak, kat, ke dan ini. Dan ni. Okey, perkataan kata singkatan tak bermaksud tidak. Kat pula bermaksud dekat. Ke pula bermaksud kah. Manakala perkataan ni bermaksud ini. Okey, singkatan perkataan digunakan dalam kalangan subjek kerana mereka sudah mengenali antara satu sama lain. Okey, sampel 1, sampel 2 dan sampel 10 beranggapan bahawa mesej yang ingin disampaikan akan difahami dengan mudah oleh rakan-rakan yang lain. Akhir sekali, bab 7 iaitu mengandungi cadangan kajian mengenai kajian wacana dan strategi komunikasi. Antaranya ialah bahasa isyarat. Kajian boleh dilakukan dengan memahami setiap bahasa isyarat. Seterusnya, bahan bercetak seperti akhbar, majalah pendidikan, komik serta laporan yang berbentuk ilmiah
dan lain-lain lagi. Cadangan seterusnya ialah bahan elektronik dan media sosial, iaitu seperti rangkaian sosial, blog pribadi, iklan televisyen dan sebagainya. Oleh itu, secara keseluruhan, buku ini mempunyai maklumat yang padat dan berguna. Buku ini juga mempunyai pelbagai rujukan dari pelbagai tokoh yang membuatkan buku ini lebih dipercayai oleh pembaca. Okey, buku ini mungkin dapat ditambah baikkan seperti membuat dalam bentuk peta minda dan juga mempunyai warna yang dapat menarik minat pembaca. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.